Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton, pendengar-pendengar di laman Sumber Inspirasi YouTube channel. Jadi pada petang yang mulia ini, petang Selasa, InsyaAllah kita akan berbicara berkenaan tentang, kita akan flashback berkenaan tentang NLP. Yang mana pada video kali ini kita akan bicara tentang salah satu bahagian penting dalam NLP, iaitu outcomes. Misal kata, jika anda adalah antara orang-orang yang mungkin menolak NLP ataupun dan sebagainya, tapi anda anggap bila kita bicara tentang outcomes, iaitu kita nak kejar goals kita. Macam mana cara kita nak kenal pasti apa goals yang kita nak, apa outcomes yang kita nak, dan bagaimana untuk kita structure kan outcomes ni. Mungkin saya dah pernah kupas berkenaan ini, tentang ini di video-video yang sebelum ni mungkin. Okey, tapi tak apa, kita ulang sekali lagi supaya kita dapat kita dapat ingat semula, kita dapat dapat structure kembali outcomes kita. Kalau kod-kod kita punya outcomes tu tak jelas dan sebagainya. Jadi ada 9 cara bagaimana untuk kita structurekan outcomes kita. Jadi tuan-tuan sekalian, pada video sebelum ni kalau anda tengok, kita telah bicara berkenaan tentang hakikat zikrullah, hakikat pengembangan diri. Kemudian kita masuk kepada peranan Sufism dalam menangani gejala depresi. Jadi kita akan sambung nanti bahagian-bahagian itu, pada video-video seterusnya. Cuma kita nak bicara tentang outcomes dulu. Nanti kita akan sambung lagi ke part yang seterusnya, part yang ke-6. Untuk depression kita akan part yang kedua. Yang ini kita akan bicara tentang outcomes. Jadi tuan-tuan sekalian, ada 9 cara untuk kita structurekan outcomes kita, tuan-tuan sekalian. Jadi sebelum tu kita akan bicara berkenaan tentang outcomes ni. Dia ada 2, outcome thinking dan juga outcome orientation. Outcome thinking ni adalah kita decide apa yang kita nak dalam situasi-situasi tertentu. Itu outcome thinking. Kalau outcome orientation adalah kita sentiasa berfikir dalam mengejar outcome kita, dan kita ada general direction dan juga tujuan dalam kehidupan kita. Jadi outcome orientation ni lagi besar, sampai mana kita tahu apa yang kita nak. Dan tuan-tuan sekalian, apa yang penting adalah outcome orientation ni, dia memberi kita satu kawalan yang mana ke mana kita, direction kita nak pergi, yang mana kita, ke mana kita nak travel. Jadi tuan-tuan sekalian, dia, kata berlawanan bagi outcome thinking adalah problem thinking. Jadi problem thinking ni fokus kepada apa yang salah, tapi outcome thinking ni fokus kepada apa yang betul, apa yang kita nak. Jadi tuan-tuan sekalian, itu adalah sikit berkenaan tentang ada 2 jenis, iaitu outcome thinking, dia bergantung kepada situasi tertentu. Outcome orientation ni dia lebih kepada purpose besar, dia lebih besar. Jadi tuan-tuan sekalian, ada 9 cara bagaimana untuk kita structurekan outcome kita. Yang pertama adalah apa yang kita nak dalam nada yang positif. Apa yang kita nak, what do you want, apa yang anda nak sebenarnya. Dan yang penting, kata-kata untuk jawapan ini adalah perlu dalam nada yang positif. Sebagai contohlah, kalau contoh kita ditanya apa yang kita nak, kita tak boleh kata kita kalau boleh kita tak nak merokok. Itu salah satu perkataan yang negatif. Kita ada perkataan tak nak merokok. Sedangkan kalau kita kata positif, apa yang kita nak adalah kita nak kehidupan yang sihat, aktiviti yang sihat dalam kehidupan seharian kita. Itu yang positif maksudnya. Satu lagi nada yang positif, saya nak bayar hutang-hutang saya. Itu boleh kalau lebih positif apa? Kita nak jana income. Contoh,
RM50,000 sebulan, contoh. Maksudnya perlu nada tu dalam bentuk yang positif, bukan kata-kata yang dimulakan dengan tak nak. Tak nak hutang ke, tak nak merokok ke, tak nak makan makanan yang tak sihat ke. Jangan. Apa yang kita nak ni terus kepada yang positif. Jadi tuan-tuan sekalian, nombor 2 tadi, pertama apa yang kita nak, kedua pembuktian. Bagaimana kita nak tahu yang kita dah berjaya capai apa outcome yang kita nak tu? So kita boleh kenal pasti, kita boleh track kita sudah berada di tahap mana dalam kita mengejar apa yang kita nak, apa outcome yang kita nak. Kita perlukan feedback yang betul daripada mungkin orang-orang yang tertentu yang boleh menasihati kita kat mana kita berada sekarang. Jadi kita kena tahu adakah kita sudah capai apa yang kita nak atau belum. Tuan-tuan sekalian, antara pertanyaan-pertanyaan yang boleh kita kaitkan adalah bagaimana kita boleh tahu yang kita berada di tahap ini dengan skala berapa. Contoh, adakah kita sekarang di skala 8/10, tentang kita berada di skala 2/10. Jadi kita kena kenal pasti siapa yang boleh bantu. Macam mana kita nak track kita ni dah berjaya ke belum, dan nak track kita ni berada di tahap mana dalam mengejar outcome kita. Ni nombor 2. Maksudnya perlu ada ukuran, mungkin angka ke, mungkin hari ke. Contoh nak capai RM50,000 sebulan, sekarang ni dah capai RM20,000, RM20,000. So kita dah boleh track dah. Kemudian kita nak RM50,000 sebulan, so dah dapat RM60,000. Okay, dah dapat RM60,000. Jadi benda tu dia ada kaitan dengan angka. So boleh kita tahu kita dah dapat apa yang kita nak sebabkan oleh ada angka kat situ. Jadi begitu. Nombor 3, di mana, bila dan bersama siapa dalam mengejar outcome. Ini adalah soalan yang spesifik. Pasti ada kaitan dengan orang lain, dan pasti ada kaitan tempat di mana, dan pasti ada kaitan bila. Ini semua perlu jelas. Bila secara spesifik saya akan dapat benda ni, insyaAllah. Di mana secara spesifik saya akan dapat kejar benda ni, insyaAllah. So itu adalah pertanyaan-pertanyaan anda kena tanya diri anda. Bersama siapa, bila dan juga di mana. Nombor 4, apa yang anda ada dalam mengejar outcome. Apa yang anda sudah ada. Antaranya anda boleh tahu siapa yang orang-orang yang ada bersama dengan anda yang boleh bantu anda kejar outcome. Nombor 3, dan antaranya lagi objects. Apakah yang anda ada yang boleh membantu anda untuk capai outcome anda. Dan juga role model. Siapa role model anda yang boleh anda ambil semangat daripada dia untuk anda capai outcome anda. Jadi benda ni perlu jelas. Duit, adakah duit membantu anda? Adakah anda sudah berduit untuk mengejar outcome anda? Tak semestinya outcome anda duit. Boleh jadi outcome anda lain, membina pusat komuniti untuk membantu orang ramai ke, dan sebagainya. Jadi bila anda ada duit, itu membantu anda untuk membina pusat komuniti tersebut. Jadi boleh jadi juga kelebihan yang anda ada. Anda good speaker, ataupun anda ada disiplin yang bagus. Anda seorang yang bangun awal pagi. Jadi boleh senaraikan antaranya. Inilah kita punya personal quality untuk membantu kita mengejar outcome kita. Jadi senaraikan. Jadi yang kelima, jadi kita flashback balik. Yang pertama tadi, apa yang kita nak perlu disebut adalah nada yang positif. Nombor 2, bagaimana anda nak tahu anda sudah capai outcome anda. Nombor 3, bersama siapa, di mana dan juga bila. Nombor 4, apa yang anda ada, apa resource yang anda ada. Nombor 5, bolehkah anda start dan maintain outcome yang anda ada ni? Boleh tak? Anda dah capai, boleh tak anda maintain? Jadi itu pun perlu difikirkan.
mungkin perlu melibatkan orang lain dan sebagainya. Nombor 6, apa consequences yang mungkin boleh terjadi bila anda capai outcome ni. Masa dengan family ke apa kan. Sebab outcome ni kalau kita kejar, contoh dia bukan takut lah, maksudnya mungkin dia bersifat peribadi tapi yang terjejas adalah family. Jadi perlu difikirkan apakah consequences yang mungkin boleh terjadi. Nombor 6 tadi, nombor 7, adakah outcome ini akan mengekalkan anda bersama dengan orang yang anda sudah bersama. Adakah outcome ini akan mengekalkan anda bersama dengan orang-orang yang anda sudah bersama? Maksudnya tuan-tuan dan sekalian, kalau di peringkat individual level, contoh kalau anda perlu manage project, kemudian bila anda manage project, lepas tu anda perlu travel jauh daripada rumah anda, kemudian anda perlu berkorban masa dan tenaga untuk menghandle projek tu, dan akhirnya mengesampingkan family anda. Jadi itu perlu difikirkan. Sama adakah outcome anda ini akan kekalkan anda bersama dengan orang yang anda sudah sedia bersama. Jadi itu nombor 7. Nombor 8, bagaimanakah outcome ini akan betul-betul dapat dicapai, dengan sebetul-betul capai. Maksudnya kalau tuan-tuan dan sekalian dah capai outcome itu, kemudian dalam masa tempoh tertentu anda kembali ke asal semula, outcome anda tidak dapat dikekalkan. Jadi adakah ada cara-cara bagaimana untuk anda betul-betul fit dengan outcome anda ni, bukan sekadar sementara saja. Dan yang terakhir, apa yang anda perlu buat next selepas outcome? Apa yang anda perlu buat selepas anda kena pasti outcome anda ni? So perlu ada tindakan-tindakan yang seterusnya. Step 1, step 2, step 3, step 4. Kemudian barulah anda boleh pantau kat mana anda berada, di tahap berapa, di skill yang keberapa, di level keberapa dalam mencapai outcome anda. Apa yang anda perlu buat next selepas menonton video ini? Anda dah tahu sedikit berkenaan tentang bagaimana untuk kita structurekan outcome ini. Jadi kemudian apa yang perlu anda buat sekarang ni? What do you want to do next? Jadi tuan-tuan sekalian, itulah sedikit berkenaan tentang, dia ada banyak lagi sebenarnya kalau kita berbicara tentang outcome ini. Jadi ini antara mungkin kita boleh kongsikan lah berkenaan tentang bagaimana untuk kita structurekan outcome kita. Tuan-tuan, pentingnya outcome ni macam kita main bola. Kalau tak ada goal, bagaimana kita nak bina strategi untuk jaringkan gol? Pasti pening kepala kan. Main je tak ada ke mana gol kita nak sepak bola ni. Tapi kalau ada gol, barulah ada strategi tu, strategi A, strategi B. Coach pula ada pelbagai. Ada coach yang juga suka press, ada yang suka defense, ada yang suka main tengah. Jadi semua tu akan berkerapat dengan bagaimana untuk menjaringkan gol, bagaimana untuk memenangi perlawanan. Sebab tu ada gol. Jadi begitulah, kalau kita jelas dengan outcome kita, seperti yang soalan-soalan yang saya sebutkan tadi, apa yang anda nak, apa bukti yang anda sudah capai, bersama siapa, bila dan juga di mana, apa sumber-sumber yang anda sudah ada, bagaimana untuk anda kekalkan outcome ini, apa kekesan mungkin jangka masa panjang. Adakah outcome anda ni akan mengekalkan anda bersama dengan orang-orang yang anda sudah bersama, dan apa yang anda perlu lakukan next. Jadi ini adalah antara benda yang perlu jelas dalam diri anda dalam mengejar sesebuah
outcome. Termasuk juga dengan diri saya. Bukan dah saja untuk diri saya sekali. Kita sama-sama muhasabah dan sama-sama kita ambil pengajaran daripada perkongsian ini, insya-Allah, untuk kita bentuk satu kualiti kehidupan yang baik dalam diri kita, dan insya-Allah akan mengangkat akan mengangkat, insya-Allah, jika anda yang duduk dalam satu kelompok yang mungkin biasa-biasa, akan mengangkat, akan membantu, akan menunjukkan, dapat menunjukkan kepada orang lain bagaimana untuk sukses, dan insya-Allah akan membantu orang lain untuk sukses juga, insya-Allah. Jadi sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih daripada tim Sumber Inspirasi YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.